Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu lagi dengan Ustazah Azila dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Bidang apa? Bidang adab. Untuk tajuk Jaga Adab Tidurmu. Dah bersedia semua? Okey, jom kita belajar. Okey, untuk permulaan, cuba kita lihat gambar di atas. Gambar apa ni? Apa yang sedang dilakukan oleh kawan kamu ni? Cuba bagi tahu Ustazah. Apa dia sedang buat? Betul, dia sedang tidur. Dia dah tidur. Okey, nampak ni waktu malam dah tidur. Dah penat seharian ber-PDPR. Jadi malam rehat tidur kan? Tapi apa yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur? Sebelum Ustazah terangkan, Ustazah nak juga tahu jawapan-jawapan daripada murid-murid Ustazah ni. Apa yang perlu kita lakukan sebelum tidur? Cepat type ataupun bagi rakaman suara dekat Ustazah. Hantar dekat grup. Ustazah nak dengar apa yang perlu kita lakukan sebelum tidur. Bolehlah bagi tahu 2 ke 3 perkara ke? Okey. Ustazah tunggu ya. Okey, sambil tu Ustazah akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Dah ada ke yang hantar dekat Ustazah apa yang perlu kita lakukan sebelum tidur? Sekejap lagi Ustazah semak ya. Jadi Ustazah teruskan amalan sebelum tidur. Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, kena tidur awal. Kan dah penat PDPR daripada pagi sampai tengah hari, malam tidurlah awal supaya esok pagi boleh bangun awal untuk solat subuh dan bersedia untuk PDPR hari yang seterusnya. Sebelum tidur juga, kita kena berwuduk. Berwuduk. Okey. Yang ketiga, kita mesti mengibas tempat tidur kita. Manalah tahu ada semut ke, ada apa ke kan? Jadi kita kena kibas tempat tidur dahulu sebelum kita tidur. Yang keempat, membaca basmalah. Basmalah ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, tidur mengiring di sebelah kanan. Mesti tidur mengiring di sebelah kanan. Dan yang akhir sekali, membaca doa dan berzikir. Doa tidur. Doa sebelum tidur. Kenapa Ustazah tak tulis kat sini? Sebab Ustazah nak dengar suara anak-anak murid Ustazah membaca doa tidur. Siapa nak baca doa tidur? Rakam suara dia, hantar dekat WhatsApp Ustazah. Boleh tak? Doa sebelum tidur. Tengok dalam buku teks muka surat 22. 22 pula, 122. Bacakan doa tu untuk Ustazah, rakam suara, hantar. Boleh? Okey, dan berzikir. Masih ingat tak berzikir ni apa ya? Berzikir ni kita mengingati Allah dengan menyebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh juga kita baca La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh juga kita berzikir macam tu. Ataupun kita berzikir, Ustazah saya tak pandai lah yang lain. Saya pandai sebut Allahu Akbar je. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum tidur. Sampai tertidur. Boleh tak? Kita baca doa dan berzikir. Doa ni Ustazah tak nak bagi tahu dekat sini sebab kita dah belajar hari tu. Ustazah nak dengar suara anak-anak murid Ustazah
membaca doa sebelum tidur dan hantar pada ustazah. Boleh tak? Okey, jom kita nak tengok amalan selepas bangun daripada tidur pula. Jom. Okey, tadi kita dah tengok satu persatu amalan sebelum tidur. Sekarang kita nak tengok amalan selepas bangun tidur. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang pertama, membaca doa bangun tidur. Ini pun sama. Ustazah tak nak tulis di sini dan tak nak bacakan dekat sini. Ustazah nak dengar suara murid-murid ustazah membaca doa bangun tidur. Kat mana nak tengok? Tengok dalam buku teks muka surat 1, 2, 3. Rakamkan suara kamu, hantar pada ustazah. Bagi tahu, ustazah, saya nak baca doa bangun tidur. Lepas tu baca. Lepas tu ustazah akan tik lah. Oh, pandai budak ni. Baca doa bangun tidur. Okey, yang kedua. Mengemas tempat tidur. Dah bangun tidur, kemaslah tempat tidur. Lipat selimut, susun bagus-bagus bantal. Jadi bila kemas tempat tidur, barulah cantik kan? Ini kalau kita biarkan saja tempat tidur kita tu, bersepah lah nanti rumah, betul tak? Okey. Yang seterusnya, membasuh tangan. Kenapa kena basuh tangan? Manalah tahu masa tidur, kita pegang sana, pegang sini kan kotor. Jadi, kita bangun saja pada tidur tu, yang pertama sekali cuci tangan. Sekarang pun kita digalakkan untuk sentiasa mencuci tangan. Sebab apa? Takut nanti tangan kita ada kuman ataupun virus yang kita sebut-sebut sekarang ni kan, coronavirus, semua orang takut. Jadi kena sentiasa cuci tangan. Okey, seterusnya membasuh muka dan mencuci hidung. Macam mana? Dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Kita basuh muka kan, lepas tu kita cuci hidung kita. Cuci hidung kita dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Sama macam kita ambil wuduk lah. Okay. Lepas tu yang akhir sekali, jangan lupa berus gigi. Nanti bangun-bangun tidur tak berus gigi, terus pergi keluar, jumpa adik, jumpa kakak, jumpa mak, jumpa ayah, mulut bau busuk. Jadi memberus gigi. Dan seelok-eloknya bangun-bangun tidur ni buat apa? Mandi terus. Kan alang-alang basuh tangan, basuh muka, cuci hidung, berus gigi, terus mandi. Bila dah terus mandi, badan dah segar, bersedia untuk PDPR. Betul tak? Okey. Jadi ini adalah amalan selepas tidur, selepas bangun daripada tidur. Jom kita tengok apa yang perlu kita tahu lagi untuk hari ini. Jom. Okey murid-murid, sekarang kita nak baca pula kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, menjadi satu ibadah dalam kehidupan seharian kita. Jadikan ianya satu ibadah. Sebab apa? Sebelum tidur kita baca doa, kita berzikir, kan dapat pahala. Betul tak? Okey, yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Bila kita tidur awal, badan kita tak letih kan? Jadi itu untuk kesihatan fizikal. Otak kita pun dapat rehat untuk kesihatan mental. Jadi dua-dua ni bila kita tidur awal, menjaga kesihatan fizikal dan mental kita. Yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, kita dapat pahala. Okey. Dan seterusnya, mendapat pahala daripada Allah. Sebab apa tadi? Sebab kita laksanakan sunnah Nabi, Allah pun bagi kita pahala. Dan yang akhir sekali, menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Ialah sebelum tidur kita buat apa tadi? Baca bismillah, baca doa, berzikir,
syaitan pun takut nak ganggu kita. Betul tak? Okey, itu adalah kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Ingat betul-betul. Kejap lagi nak buat latihan. Jom. Okey, murid-murid dah bersedia dengan modul masing-masing. Tengok dalam modul tu. Tengok tajuk 6.1, jaga adab tidurmu. Jaga adab tidurmu. Dia suruh buat apa? Lengkapkan peta buih di bawah. Boleh juga nak tengok buku teks. Boleh juga nak rujuk slide video Ustazah sebentar tadi. Okey, amalan sebelum tidur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isikan ke 6 amalan sebelum tidur ni. Senang saja kan? Okey, tulis. Tak kisahlah nak tulis Jawi boleh, nak tulis Rumi pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh. Jom kita tengok latihan satu lagi. Hari ni ada 2 latihan ya. Boleh? Okey, jom kita tengok latihan yang seterusnya. Latihan kedua hari ni adalah sama juga tajuk adab tidurmu tadi. Lengkapkan peta buih di bawah. Tadi amalan sebelum tidur. Sekarang amalan selepas bangun tidur. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 5 perkara amalan selepas tidur di sini. Itu sahaja latihan untuk hari ini. Boleh rujuk buku teks. Muka surat 122 dan 123. Tak ada masalah Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh terus bertanya dengan Ustazah. Tulis cantik-cantik. Lepas dah siap, tangkap gambar, hantar dekat WhatsApp Ustazah. Boleh? Nyatakan yang kamu dah siap. Barulah Ustazah dapat record. Okey. Jadi, rasanya sampai kat situ saja pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah ulang lagi sekali. Ada apa-apa masalah, terus berhubung dengan Ustazah. Jangan diam-diam, Ustazah tak tahu nanti. Okey. Untuk tu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.